Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ba'du. Tuan Imam, Tuan Kuasa Masjid, muslimin muslimat yang berahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita ucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah masih lagi memberi kita ruang dan peluang. Allah masih lagi memberi kita masa untuk kita sama-sama dapat menunaikan tugas kita ataupun tanggungjawab kita sebagai hamba Allah yang Allah ciptakan di muka bumi ini sebagai makhluk yang mulia, yaitu manusia. Dan sewajarnya bagi kita bersyukur, bukan setakat malam ini dan senantiasa dan seterusnya. Kita naklah bersyukur dengan apa yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih atas jemputan. Nama rasa ni pertama kali yang memari. Berapa kali dah panggil ni, pertama kali saya boleh mari. Alhamdulillah. Atau email dua-dua tu sahabat hamba. Cuma malam ini kita tazkirah santai. Belai-belai kita intizar salah, menunggu salat isya'. Cuma apa yang kita nak bawa pada malam ini, tuan-tuan, kalau tengok ke tajuk tu sedap benar boleh tajuk. Nilai seorang hamba. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran yang kita selalu baca. Dan kita tak pernah tak baca. Hatta orang yang semayang pun, orang tak semayang pun dia baca. Iaitu satu ayat dalam Al-Quran dalam surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat ni tuan-tuan kita baca semua, bahkan kita khazam. Orang panggil ingat mulu. Kalau tak ingat mulu, payah nak cerita kita siapakah kita sebagai manusia Allah. Jadi sebelum tu hamba nak kena sikit hamba ni, takut salah silap kecek tak utuh ke guana. Hambanya tidak orang Kelantan, orang Perak, asal daripada Perak, memang orang Perak 08. InsyaAllah tuan-tuan boleh kecek Kelantan lah, insyaAllah. 30 tahun dah di Kelantan ni. Dan ni sebagai imam satu di Masjid Al-Karamah, mungkin baru besar. Dah 30 tahun dah di Kelantan. Rasa boleh kecek Kelantan insyaAllah. Tuan-tuan, dalam ayat ini, kalau kita fikir balik, kita selalu mengulang berapa kali dalam semayang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi sebelum kita pergi kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita tengok dalam surah Az-Zariyat. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kami jadikan jin dan manusia melainkan ta'abbud. Jadi perkara yang kita nak bincang hari ini ialah hamba. Nilai seorang hamba. Kita baru saja sambut hari kemerdekaan. Dan kita juga dalam tahun awal hijrah 1441, dan selalu kita dengar konsep hijrah yang sebenar di sisi Islam. Konsep kemerdekaan, dan Masjid Kubang Krian ini selalu buat forum. Macam-macam ustaz asatizah yang dijemput dengan berbagai-bagai cara dan versi. Cuma apa yang Ahmad sebut sini ialah satu perkongsian. Apabila Allah Ta'ala sebut illa liya'budun, kita jangan ambil satu perkara. Liya'budun ini iaitu amalan harian kita. Amalan harian kita maksudnya ibadat harian kita. Semaya, puasa, zakat, buat baik. Buat baik kepada ibu bapa, contoh teladan dan sebagainya. Dalil liya'budun ini keseluruhannya, ta'abbud makna penyerahan keseluruhan. Kita serah diri kepada Allah bulat-bulat. Apabila Allah ciptakan manusia ke muka bumi ini, dan bila Allah buat dah kita manusia ni, ada belaka dah. Kita tak payah mikir nak buat rupuk selah. Kita tak payah mikir nak buat pasir putih. Tak perlu fikir kerana Allah dah ada benda tu. Allah cipta manusia yang terakhir dan disediakan segala kelengkapan semua untuk kita. Cuma kita sendiri yang diciptakan oleh Allah dengan berbagai-bagai keadaan. Ada yang lahir dalam keadaan tu kaya dah. Senai lene. Orang panggil tikus terjun dalam guni berah mari. Maknanya ada harta dah. Ada orang yang Allah Ta'ala ciptakan dia susah. Mak dia beranak dalam contohnya dalam keadaan susah, nak makan tak boleh. Dan ada Allah ciptakan dalam keadaan berbagai-bagai cara. Dan semuanya itu dipanggil manusia. Dan nilai yang kita nak mencantikkan diri kita itu ta'abbud. Penyerahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apabila kita dilahirkan di situ, kita tengok, apabila kita dilahirkan di situ, kita tengok dari sudut kesempurnaan bukan daripada awal. Daripada rentetan kehidupan kita, daripada kecil sampai kepada kita mati. Itu matlamat, goal. Dan kita nak kesudahan pengakhiran kita. Allah nakhtim lana ya Allah bihusnil khatimah, wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Pengakhirannya kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak ada manusia atau muka bumi ini nak kepada benda tak baik akhirnya. Walaupun dia sendiri tahu dia tak baik, tapi dia tak berasa nak diri dia tak baik. Dan dia berusaha kepada kebaikan walaupun dalam keadaan merangkak. Dan itulah manusia. Itulah manusia. Sebab tu dalam Islam ini, kalau kita tengok, Nabi SAW bersabda dalam satu hadis riwayat oleh Abu Hurairah radhiyallahu. Dalam hadis ini banyak versi, ada sebut banyak versi, banyak riwayat dia. Satu hadis, jaddidu aymanakum. Dalam satu Nabi, jaddidu aymanakum, perbaharui olehmu akan iman kamu. Lagu mana kita nak baru iman? Kadang-kadang kita berasa celek-celek ni kita orang Islam dah. Ayuh aku tu. Kita berasa bangga dengan kehidupan kita, alhamdulillah. Itu sebahagian daripada syukur nikmat Allah bagi kita. Syukur alhamdulillah. Tetapi lesen bukan nak baru. Ke mana? Tauliah kena baru. Semua kena baru. Nak cerita bagi. Tu email bukan nak baru. 2 tahun sekali.
kena baru. Tapi iman kita, tanpa pembaharuan iman, tak boleh. Tayar kereta kena tukar. Minyak selendar kena tukar. Benar yang berlaku atas muka bumi ini berkait rapat dengan diri kita sendiri. Makan walaupun sedap kita berakhir ayah kapung, orang tak makan hari-hari. Hari ni ayah kapung, esok ayah kapung, lusuh ayah kapung, seminggu, sebulan. Ada orang makan kita? Tak ada. Wah dia. Maknanya menu harian yang kita suka pun kena tukar. Ini kan iman kita kena baru semua, comel semua. Baju kita pakai walaupun comel, kita tukar. Ini kan iman yang kita nak sampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Batu jadidu aimanakum. Maka sahabat alaihi wassalatu wassalam dia tanya, "Qila ya Rasulullah." Qila ya Rasul. Kaifa najidu aimana? Kaifa najidu imanana? Bagaimana kami nak baru iman kami ni? Ya Rasulullah. Sahabat ni tidak macam kita. Kalau kita angguk saja ya. Kalau angguk. Tanya tak. Bila tak faham tak mula. Apa dia? Sahabat dengan Rasulullah. Bila dia tak faham, dia tanya selalu. Khila. Kita. Oh faham. Lalas saja. Alas saja. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aksiru min qawli la ilaha illallah." Aksiru min qawli la ilaha illallah. Banyak olehmu daripada menyebut la ilaha illallah. Banyak olehmu dengan kamu banyak menyebut la ilaha illallah. Rawul Hakim fil Mustadrak. Baik tuan-tuan. Jadi kita nak mengulang la ilaha illallah masa mana? Masa kita salat. Masa kita sembahyang. Sembahyang itu sebahagian, bukan semua, sebahagian daripada ta'abbud. Penyerahan yang paling besar ialah ketika sembahyang. Itu ta'abbud yang paling besar sekali. Waktu kita berkata-kata dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu hebat setara mana pun kamu, kaya setara mana pun kamu, tak semaya fail. Tak suruh mari kelari ke mana pun, tak pandai walaupun kita mati, disemayangkan oleh beribu-ribu juta orang, tapi kita tak semayang. Takkan sama satu rakaat yang ada rokok, ada sujud, yang ada tamanina, yang ada salam, yang ada takbiratul ihram, dengan semayang yang tidak ada rokok dan tidak ada sujud. Jadi dalam solat itu ada rukun qawli, rukun fi'li, rukun qalbi. Dan di sanalah kita menyebut la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saja-saja kita nak sebut dok la. Adakah orang saja sebut la. Duk saja la ilaha illallah, la ilaha. Walaupun orang itu sebut acak pun orang kata tegak. Padahal benar baik. Duk sesuai dia kata la ilaha illallah. Mana dia tu ngatik semacam ni lah. Pelik deh. Ilmu sesat ke mana? Walaupun dia sebut la ilaha illallah, tapi orang tak kata boleh. Kenapa? Wadu'u syai' ghairi maqadiha. Bukan tempat dia. Tak makan pun la ilaha illallah. Tak nak berok pun la ilaha illallah. Orang kata tak segar. Sebab wadu'u syai' ghairi maqadiha. Meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita semayang, kita kena ingat sifat hamba yang paling hebat dua kali. Sifat hamba yang perlu kita ingat, tak perlu dipisahkan. Dalam Fatihah ada 5, amal nombor 2. Sifat hamba yang tentu ada 2. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikaulah na'budu ya Allah, kami sembah. Sembah ni tak abud serah diri. Musmayang untuk apa? Untuk apa? Untuk nak bangkat? Tak. Supaya siapa dia pun.
Mari Datuk ke siapa? Dia kata, hamba ni Tan Sri ni, hamba ni Tok Imam, boleh tak? Tok Imam ada dah. Dia Tok Imam ada dah. Ni hamba ni Tan Sri ni. Tan Sri, Datuk Sri lagi. Datuk Limun ni, Tan Sri lagi. Kalau nak jadi imam. Orang kelih belakang. Mana pelik dia ni? Tok Imam ada. Dia tak akan langgar walaupun dia Tan Sri. Sebab ada Tok Imam dah. Itu nilai kita nak ayat weh. Di sisi Allah, atqakum. Jadi kita minta tolong dengan Allah. Kenapa kita minta tolong? Kita minta tolong, akhir sekali, minta tolong apa perkara sekalipun, jangan ada isbak musabak dengan benda lain. Ni tak saudara ayat, siapa dia bergebuh? Siapa bergebuh nak ayat kita ni? Semua lillahi ta'ala usalli fardal maghribi salasa raka'atin makmuman imaman lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala belakang. Allahu Akbar. Berak hujan tu. Sudah motor hamba bocor pelana tu. Si bocor habislah bahasa sejuk. Nak ayat ni. Sebab tu penyerahan kita kepada Allah Ta'ala serah bulat-bulat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hari ni kemari sahabat saya meninggal. Tuan-tuan berkenal artis tu. Datuk almarhum Datuk Zulkifli Zain. Hamba acak kali jumpa dia. Motivasi banyaklah saing hamba saing. Dia dulu bercik doa, orang panggil bentayan, cerita zaman dulu dah. Filem dia berlaku mutayar, bercik berlaku jahat. Betul ke tak? Kalau zaman dulu saya tengok. Tapi dia berubah. Subhanallah. Allahu Akbar. Sebab tu kita jangan berbangga dengan kehidupan kita hari ini. Kerana Allah Ta'ala ni dia nak uji semesta ya. Dia nak uji semesta. Tak. Dia nak uji semesta. Kita mari masjid, pakai kasut mahal. Kau 100 lebih, tak tangga. Bertentu kita balik dengan selipar tu. Bertentu. Orang berangai dengan selipar ni, nak balik ni. Tak ada kalau tak ada. Apabila penyerahan kita kepada Allah, itu saja. Iyyaka na'budu. Akan dikau na'budu. Kami sembah nasta'in yang terakhir. Dan akan dikau ya Allah kami minta tolong. Hari ini kita minta tolong jangan Tuhan tapi semua dah. Hak minta tolong kita tengok tuan-tuan kawan-kawan kita sahabat amal. Termasuk kita sendiri kadang-kadang. Bila berlaku sakit demam ke apa semua siap, kita gimana? Doktor, kita pomong, kita jumpa sana, kita jumpa sini. Habis semua. Dah solerah dah. Baru mau jumpa Tok Imam. Tok Imam bari, Tok Imam. Buat semuanya ajak sikit. Amba cakap ikhtiar dah. Habis doktor, habis pakar, habis PT. Berpuluh ribu dah bomo. Tak siap nak minta Tok Imam ajak ke. Betul jemaah. Betul ke tak murid ni? Sepatutnya Allah Ta'ala dulu kata. Tapi hak akhir sekali baru cari Tuhan. Mari. Sepatutnya kita letak dulu gapo hak yang sebut dalam Al-Quran. Iya kan, na'budu, hak tu dulu. Penyerahan dulu. Na'budu, kami serah, minta serah bulat-bulat dengan Tuhan. Muna gapo pun alhamdulillah buatlah walaupun. Hamba ni tuan-tuan, baru pergi hospital. Baru ni 4 kali masuk uak. Hamba kata hamba ni, malaikat mau panggil dia 4 kali dah. Memang terterik. Koceh, orang baik koceh. Boleh kecek langsung. Dia baru boleh ngajar, alhamdulillah. Bila Allah Ta'ala buat, hamba sebut juga dalam kuliah-kuliah. Bila Allah Ta'ala buat, lagu tu baru kita khabar, ni dia bagi tu. Bila berlaku tak boleh makan, tak boleh tidur, tak boleh minum, tak boleh berok, tak boleh kecil ke mana agak nak buat kita. Tak boleh benda, tak boleh mikir. Maka di sini kita raya, baru kita mikir, walaupun kita seorang ustaz, walaupun kita seorang imam, ada ketikanya kita lalai, mul'ah. Kita lalai, lara dengan kehidupan kita sibuk, masyghul dengan kerja buat, kita lupa. Ada ketikanya kita lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Ta'ala uji semata. Allah Ta'ala uji semata. Jadi sifat manusia inilah nilai kita di sisi Allah hebat.
Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kita sebagai hamba, tak ada dah. Dia panggil hamba, dia terbaik. Nabi SAW waktu di Mi'raj, Isra Mi'raj, Allah sebut dalam Quran dan surah Isra, Subhanallazi asra bi'abdihi. Subhanallazi asra bi'abdihi. Allah Ta'ala naikkan Nabi umur berapa dah? Waktu lepas dia Rasul. Nak terima sembahyang umur 53 tahun. Waktu tu Allah Ta'ala sebut nama abdi. Apa yang Tuhan nak sebut? Asra bi nabiyyin, asra bi rasulin, asra bi Muhammadin. Tapi asra bi abdi. Nilai hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala ialah orang yang manusia yang tak pernah orang panggil tek apa yang Allah Ta'ala buat. Apa yang Allah Ta'ala letak atas kita, kita tak pernah tek. Baiknya, buruknya, susahnya, senangnya, kayanya, miskinnya, sakitnya, demamnya, semua redha. Tapi nak dapat tahap ni tuan-tuan, payahlah. Payah. Dan tuan-tuan, kita hak mandang ramai-ramai ni, alhamdulillah tuan-tuan. Tok saudara ayat kita ni duk tunggu bila lah Tuhan nak panggil. Dan bila Tuhan panggil, matlamat kita ya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Betul ke tak? Supaya orang main bola. Orang main bola, apa dia? Ada nak? Meneh. Sebutir ke, 2 butir ke, main sedap setara mana kalau kosong-kosong tak lagi. Pak, 3-3, tak boleh seri. Orang nak 1-0, meneh. Oh, nak aja. Pak hari, kecil lagi. Pokok lagi ngai. Ngai, main. Apa boleh ngai, tuan-tuan? Orang sebut ngai kat. Oh ya. Ngai. Tarik sekejap, putus. Teringat lagi, lagu mana tarik nak ayat. Tok buah. Tak akan klik, lagi tak boleh nak ayat. Kepuasan. Dan kepuasan kita atas dunia ni adalah bila akhirnya kita mati dalam husnul khatimah. Kemerdekaan kita yang sebenarnya ialah itqun minan nar. Pelepasan daripada api neraka. Tu sudah ayat. Dan siapa yang ada dengan kita ni, kita belum tentu lagi ahli syurga. Kenapa? Kerana syurga ni tuan-tuan terlalu mahal untuk kita. Apabila bagi mahal, payah nak boleh. Kerja kita gaji 2,000. Kita tengok kereta BMW baru terbit. Harga 590,000. Kita bawa sedik gaji 2,000. Nak pergi masuk lulu tak? Lulu tak? Tak lulu. Amo tak nak potongnya? Tak lulu. Atas dunia betul lepas nak ayat kita ni. Atas dunia betul lepas. Nak ada beli kau tu lepas. Gaji 14,000 pun ada beli. Masuk si keris, masuk si tah, out. Ini kan syurga Allah. Nak kepada orang yang bersih, bukan orang kotor. Ambo ni ahli surga, bakal surga, mesti masuk surga, ya, bakal surga. Baik, kita kata bakal surga, masuk surga. Baik, tuan-tuan rahmatullah. InsyaAllah, akhirnya, tapi kena rumah dulu lah. Contoh dia, ada kapung, ambo tu ada dia. Tuan-tuan, kalau dia kapung, sebutir 7 kilo. Besar deh. Paling kecil tu 7 kilo, sebutir. Tak sedap mana isi, tapi isi dia, subhanallah. Maka dia kena sulah tak endanya. Tahu nak makan dah. 7 kilo suti. Jadi pokok, bila lama pokoknya tinggi besar. Buah cik tinggi. Tuan dia tak sedap. Orang kata apa tak sedap cik? Wih dia ni dulu bakal molek benar ni. Lo ni tak jadi tapi putih dulu kak. Lu cerita dulu. Orang kira ni luruh. Belah-belah. Nampak putih isi. Nak makan tak lalu. Orang tak pakai dah tu. Orang tebal dah ni musim king dah lah ni. Oh tak setebal. Kerana bakar. Tak semestinya bakar memolek, akhirnya molek. Kena ingat gitu nak ya. Tak semestinya bakar kamu tanah ni molek, buah mujurnya molek. Lepas tu kena barulah kelapa sawit. Mau naik pakatah, orang tanah baru lalu dah. Tukar. Begitu juga iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hai kawan, muka bakal seledoh tak?
Tok nenek kita, oh bere, tak suruh muka tu tahu kita. Tak beda ayat tu tahu muka kerjaan dia. Wallahu khabirun bima ta'malun. Tapi kita kena ingat apa dia hak kita nak gesok. Berkanan kita surga kita. Jadi kita nak cari, nak masuk tempat bersih, kita kena bersih. Semua ayat nak finance kereta, kita kena bersih daripada sitos, daripada sikris. Rekod kita molek, rekod utang kita molek, sik gaji kita molek. Baru kita boleh masuk dulu. Ya, kecuali mau ada cash, nah, boleh. Ini kan syurga Allah yang tentunya bersih dan tidak ada yang memasuki syurga itu melainkan yang orang yang suci. Sebab itu Ibn Athaillah As-Skandari dia sebut dalam kitab Tajul Arus dia sebut. فدل ذلك على أنه يحصل له غبار المعصية ودنس المخالفة وما كل غشي يطهره الماء بل رب غش لا يطهره إلى النار كالذهب إذا كان في الغش فكذلك الغضاة من هذه الأمة لا يصلحون لدخول الجنة حتى تطهرهم النار. Ibn Athaillah disebut dalam kitab Tajul Arus. Hadis yang sebut tadi, dia kata hadis bab memperbaharui iman tadi, iman itu berlaku baginya debu maksiat dan kekotoran. Ada kotor, ada maksiat dalam diri kita. Tuan-tuan, kita ni tak boleh nak oyak kata maksum lah. Memang tak suruh oyak lah. Ya, hamba ni maksum. Pagi mari masjid, subuh mari masjid, lepas mari subuh hamba tak balik sembahyang duha lagi, baca Quran lagi, balik zuhur mari masjid. Rasa tak ada dosa bakali. Bakali tak ada dosa. Kita kata al-insanu la yakhlu anil khata'i wan nisyan. Atau tak lagi kita sifat manusia. Jadi maksiat dan kekotoran ni ada semua, cuma banyak dengan sikit. Maksiat ni tuan-tuan, apa dia maksiat? Maksiat ni membuat benda hak Tuhan marah. Kalau mu tak bagi sembahyang jemaah pun maksiat juga, sebab Tuhan marah. Segar boleh. Kalau mu berok jambe mu tak pamai, mu berok tinggal lagu tu. Maksiat juga. Sebab mu buat nyaya ke orang lain. Kalau mu turun masjid, mu sepak selipar orang jauh, nanti ni selipar duduk atas selipar aku, mu sepak. Maksiat juga. Kerana mu buat kara orang marah. Kadang-kadang kita naik tangga lain. Naik tangga lain. Muka tangga aku pakai ni banyak. Naik tangga lain, turun tangga lain, pada jumpa. Nanti mana ambil selipar aku ni. Dia tukar dia selipar muat serupa. Dia naik tangga lain. Saat ni bagus semua. Juga maksiat kerana mu buat perkara yang orang marah. Orang yang balik, aku tak sini dah selipar aku ni. Ni tukar aku ada ni. Siapa dia bahal lipar? Dua jadi dosa. Kerana kita orang lain pun dosa. Jadi dalam bab ni tuan-tuan, sebab tu dia kata, iman tadi penuh dengan kekotoran dan juga maksiat. Kerana menyalahi perintah dan larangan Allah. Dan ingatlah wahai pelaku maksiat, tidaklah semua yang bercampur dengan kekotoran itu dapat dibersihkan dengan air. Benda kotor, tidak semua boleh basuh dengan air. Air baju putih kita lah ni, kita tak basuh lelah tak? Air bersih. Betul ke tak? Lelah ni. Kena air karat, tak saja ya, tak tubik dah. Buh kelorok tapung pula. Bukan semua benda kita boleh basuh dengan air. Ini awak cemar tak basuh dengan air. Tengok tek cicak dia seputih tu. Dia ambil air sebenda juga boleh. Atas kapek masjid. Kata buat apa basuh tek cicak? Orang kata apa? Gila ke dia tu? Bukan tempat dia. Mu nak basuh tidak tahu tempat dia. Mana bukan semua kekotoran kita boleh basuh dengan air.
Malahan kadang-kadang sesuatu yang bercampur dengan kotoran itu tidak dapat dibersihkan melainkan dengan menggunakan api. Pelik tak? Nak bersih guna api. Lagu mana? Contoh dia kata, seperti emas apabila bercampur dengan logam dan lainnya, maka ia dibersihkan dengan api. Kena bakar dulu. Bau tubik emas, bau tubik perak, bau tubik temaga. Tubik. Maka begitulah juga terhadap pelaku-pelaku maksiat daripada umat ini, yakni umat Islam kita ni yang mengaku umat Islam, mereka itu tidak layak masuk syurga sehinggalah mereka itu dibersihkan oleh api neraka. Nampak? Ini muhasabah untuk kita. Ni nilai kita manusia, kita nak duduk mana? Manusia, dan apabila kita mati, dua lah. Bila kita mati, dalam negeri akhirat ni, dua gulungnya ya. Tak ada banyak lain lah. Sebab tu bila kita mati, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, matilah kita. Orang putaya, orang mani mayat. Orang tulah yang mani mayatnya, dia mani datuk, dia mani datuk seri, dia mani tan seri dah. Dia mani raja, dia lah mani. Dan dia juga mani orang nyakit dadah. Dia juga mani orang pelaku maksiat. Betul lah pula, mati pula kubakir, masjid kubakir. Guna kerana tu lah ya. Guna long tu lah ya. Mani mayat tu lah ya. Doktor email tu lah, hak semaya jenazah dia, semaya orang sakit. Dia orang semaya orang dadah. Dia orang semaya orang besar. Dia orang semaya orang soh. Dia juga tu email. Sampai kubur. Dalam kubur tuan-tuan, dua perkara ya. Manusia bila lepas masuk dalam kubur, dua perkara. Yang pertama, disebut orang yang disebut sebagai muna'amah. Orang yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hak ni kita nak doa. Allahumma khtim lana ya Allah bihusnul khatimah wa la tahtim alaina ya Allah bisu'ul khatimah. Muna'amah orang yang senantiasa diberi nikmat. Seolah-olah malaikat sambut dah dalam kubur dia. Nak hias dah dengan kubur yang begitu indah, begitu cantik. Kita tak nampak ada ni hitam apa pakai mikroskop ke apa tak jadi. Tak suruh rakyat kasyah setara mana pun. Pada karuk-karuk boleh tengok orang dalam kubur tu bagi karuk. Nabi walaupun dia boleh tengok boleh tak, oh ya. Ni kita pandai-pandai boleh tengok benda raib lah apa. Ada orang boleh kecek dengan Nabi lah macam-macam. Saya dulu ni gaya-gaya pula ni boleh kecek dengan roh yang sudah mati, boleh kecek dengan Nabi Khaidir dan apa. Telefon. Hello. Telefon. Amba tanya telefon siapa? Nabi Khaidir. Oh ile. Nabi Khaidir pakai telefon. Cuma amba tak tanya dia pakai telefon ke apa. Mana beradak ni mata sini? Telefon ke Nabi Khaidir. Ni bagi kau belakang ni. Gua kira tak tahu dia hendak. Dan di kebahagiaan ni baru ni dapat maklumat mengaku Tuhan pun ada. Amba pun mata ke jawatan dah ni mengaku Tuhan. Allahu Akbar. Subhanallah. Mana masuk surga ke mana? Tak payah masuk surga, mungkin dia mahu Tuhan dah. Jadi, muna'amah ni, apabila kita mati, kita dapat gelaran muna'amah, orang yang senantiasa dapat nikmat sepanjang kehidupan di alam kubur sebelum kepada mahsyar. Allahu Akbar. Padahal kita tak biasa, tak? Nak kita rajin dengar 7, 8 tahun, 20 tahun digali balik mayat molek-molek dak. Alhamdulillah orang muna'amah lah tu. Kain pun tak acuh. Lung pun tak acuh. Padahal lung nana bahal lalu. Kain tu nana tapi tak bukan apa. Inilah orang segolongan orang yang muna'amah. Orang yang sentiasa diberi nikmat oleh Allah Ta'ala daya atas dunia sampai akhirat. Doa tuan-tuan kita pakai nak belaka deh. Kita pakai nak belaka kan ini. Tapi alhamdulillah lah ni sejak PKP ni orang ramai ramai masjid. Khabar ke ni? Masjid Amba tu lah ni Johor masa penuh ni. Enggak penuh hidup jaga-jaga kan. Kalau sepi hidup rapat-rapat dia penuh untuk hidup jaga penuh. Tapi ada perubahan alhamdulillah. Bunyi dia tu amat masuk sikit deh.
Untuk ini saya ada ustaz lebih sikit apa ya. Tak pernah mari masjid ni lebih sikit ya. Mau tanya dulu. Sebab musim ni dia kena berhenti. Berhenti. Baik. Yang kedua, orang yang muazzabah. Orang yang diazab. Dua ni. Tak saudara ayat siapa kita duduk mana? Sama ada muazzabah ataupun muna'amah. Tak ada yang ketiga. Muazzabah ni masuk je kubur, malaikat tak soal dah lekung lalu dah. Tanya apa awak pergi masuk Dia tak tanya dah. Sebab apa tak tanya? Kerana soalan dia tu tak payah tanya dah, sebab wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin, ada dah. Ya'lamuna ma taf'alun. Ada dah begitu. Jadi begitu. Allahu Akbar. Kita ni duduk mana pun tak tahu lah. Minta doa dengan Tuhan. Minta doa dengan Tuhan. Akhir kalam kita la ilaha illallah. Man akhiru kalamu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Itu kita nak takut jadi muazzabah. Kita nak muna'amah, orang yang sentiasa diberi nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat Allah, bersyukur dengan Tuhan. Apa yang kita ada hari ini, kita dapat. Dan kita sebagai hamba Allah, sehebat mana tuan-tuan, kita mati, semua kita akan dijijak oleh orang waktu orang tanya kita kubur. Saya selalu sebut ni sebagai motivasi untuk saya sendiri. Dan sehina mana kita akan diusung oleh orang waktu pergi kubur. Mana sifat manusia tu supaya yang membezakan adalah taqwa insya-Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu dalam dunia ni sekarang yang kita kena buat sungguh dalam diri kita, jangan ada hasad. Waktu kena buat lah. Kata Ibn Atullah, dia kata la tahsud illa abdan qad luffa fi malabis taqwa. Mu jangan berhasad dengki kecuali kepada orang yang telah dibalutkan pakaian takwa. Ni kita deki dia. Allah dekinya aku dia hebat mati comel bejuhnya aku deki. Mu tak payah deki kerana orang kaya. Kaya dia tu, kaya sungguh aku nak kaya seperti dia. Tuan-tuan, kita kata dia kaya tuan-tuan, dia boleh tentu lagi seni. Kadang-kadang dia kaya ni, kaya piti banyak, nak makan nasi. Tak sedap. Apa tak makan kami makan air sejuk ni. Darah tinggi naik 200. Buat apa minum air suai ni? Kecil manis 20 ni. Piti banyak. Tidak ada muna'amah. Tak ada nikmat. Betul ke tak? Tapi orang itu susah. Tok kau pucuk pia, kau kambing, kau jobok, kau mau macam, kau payah, kau tak payah bahas macam. Kenapa? Dia tak ada nyakit. Orang tak deki. Hak kita kena deki orang yang Allah Ta'ala balut diri dia tu dengan nilai takwa. Kalau orang yang Allah Ta'ala balut dengan takwa, hak ni kita kena deki dia. Lagu mana dia boleh jadi lagu tu? Tuan-tuan, saya ada sikit sebut. Amo buat agama Islam, lama tahun tu lah, 18 tahun, 20 tahun dah. Satu hari ada seorang hamba Allah, orang Cina, orang Buddha, umur dia 98 tahun, tua. Dia ambil mana nombor telefon, dia suruh hamba pergi. Dia sakit, pelik, umur dia pelik. Nama cerita kisah yang berlaku pada dia sendiri. Dia tak masuk Islam ni. Cerita ni 4 tahun lepas. Lebih kurang 4 tahun lepas, 2000, ni 2020, 2016. Di Ampang, Ambo pergi satu ni. Dia boleh take Ambo, tolong pergi, driver dia mengambil Ambo pergi. Dia duduk sore. Cina puan, dia ada pembantu dia, ada pengasuh dia. Duduk luar, maknanya, tukar kebun duduk luar, dia duduk lebih sore. Ambo pergi masuk bilik dia. Asal lebih dah 4 tahun dah, 5 tahun tu. Lepas tu Ambo pun masuk bilik dia.
Kejut ngoglok ngomong. Pak kita dia kemepan. Bila masuk dah bilik dia tu, bunyi kok berterabung jatuh sendiri dia dengan pinggang makuk jatuh macam oi langgar. Lepas tu dia tepuhnya driver ni budak Indonesia. Tonggengnya. Orang tak nampak. Budak, wah kita kata pelik ni. Apa sore ama kisah dia. Kamu tengok, ai tawa dia. Yang terakhir mau tengok. Hak Dr. Rending, arwah. Ai tawa Dr. Rending. Semua ni orang dia bubak orang Islam lah. Dia sikit habuk, dia tak percaya kepada orang yang Buddha. Dia tak percaya pada Tok Mu Buddha. Dia tak percaya. Dia orang Cina. Dia tak masuk Islam. Saya nak sebut dia cerita nak dapat takwa kita pun susah. Nak dapat hidayah Allah kita pun susah. Dia kata, Ustaz, saya ni nak masuk Islam masa umur 21 tahun. Ya. Nak masuk Islam dan tahu gawe dia. Tok laki dia tahu. Bila tok laki dia tahu, tok laki dia ikat. Dia tunjuk gampang. Tok laki dia guting lidah baru. Kamu tengok sini kamu. Allahu Akbar. Tapi dia doa, dia kata, Ustaz tolong doa saya. Supaya Allah Ta'ala beri hidayah. Tak masuk Islam lagi. Hidayah. Dia boleh baca surah-surah dalam Al-Quran. Kerana Dr. Harendi hadiah ke dia. Quran terjemahan orang putih. Dia tahu berapa orang Nabi yang ada dalam disebut dalam Al-Quran. Kita pun tak ingat. Dia tahu Nabi mana yang disebut banyak dalam Al-Quran. Hebat tak? Tapi hidayah Allah tak ada. Amun nak sebut, kait dengan cerita dia ni, kita yang Allah Ta'ala dah beri hidayah dah kita ni. Dah ada hidayah dah kita, cuma kita kena naik stakah lagi takwa. Naik stakah lagi takwa. Dan untuk dapat nilai takwa ni tuan-tuan, kita kena deki dengan orang yang dapat takwa. Kita deki dengan buat orang buat ibadat, kita nak buat ibadat juga. Bukan kerana nak kejar dia. Kita nak kejar yang disebut oleh Allah sebagai Allah Ta'ala sebut, inna akramakum indallahi atqakum. Ini yang kita nak. Kita nak tiru dia supaya kita nak nilai seorang hamba yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bukan iktiraf oleh manusia. Tak ada. Dan manusia tak ada. Tak ada sekabut. Tetapi nilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala takwa. Sebab tu kita jangan hasad dengki dalam bab kekayaan, dalam bab rumah tangga, tapi dengkilah dari sudut amalan orang yang menyebabkan dia tu rindu untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat takwa. Dan yang terakhir sekali tuan-tuan, saya kata bu, untuk muhasabah diri sendiri, tuan-tuan semua sebagai mukadimah mana ni. Bila kita buah ni. Buah seperti bila kita buah secara santai. Yang penting kena buah sifat kita dan diri kita ialah riak. Maka ikhlas beribadat kepada Allah Ta'ala, jangan langsung ada sifat riak sedikit pun. Jika ada sifat riak, maka tuan-tuan jauh daripada surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tak ada dia kita nak sedar wajah. Orang tomok lah ke mana? Bola dah terpegur, tak ada sumak. Orang tak ada sumak, kita kena baik kau ke? Betul tak? Orang lain terus sumak lagi. Kita dapat pahala juga. Ni kita nak gomo kita berlaku. Sampai kita hasad dan kikak orang, kita rasa kita hebat, kita nak berlaku. Akhirnya, Tuhan kata mu ni, nak menunjuk ke orang ya, dirimu tak ada gapo pun. Akhirnya ibadat kita haba'an mansura, jadi habuk yang berterbangan. Itulah duti kekara sebagai mukadimah, sebagai selingan wali tuan-tuan. Saya rasa lebih kurang yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang kuasa penuh itu dia sendiri. Ada hak tak kena ni tuan-tuan, kena, mau kena. Minta maaf banyak lah, ganggu masa tuan-tuan, celoteh panjang sikit.
perkataan yang tak betul, kau tak molek, kau kasar, kau tak banyak dah. Yang baik itu Allah Subhanahu Wa Taala, yang kuasa benar tidak mesti. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala mursalin wa ala alihi wa sahbihi Allahumma anta ma'ana tamamma wa tafarruqana ba'da tafarruqna. Allahumma qulubana bil hadadik kama nawartal arda bi nursyamsika abadan rahmatika amin. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillah.